Cobaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kita sekalian terdapat meneruskan kuliah kita pada pagi ini seperti biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita ni akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman yang dihormati sekalian, kita hari ini pada ayat yang ke-26 dari surah Yusuf, ayat 26 dari surah Yusuf. Baik tuan-tuan sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Yusuf pula berkata, dialah yang memujukku, berkehendakkan diriku. Suaminya tercengang mendengarnya, dan seorang dari keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya dengan berkata, jika baju Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu, dan menjadilah Yusuf dari orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu, dan Yusuf adalah dari orang-orang yang beriman. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Setelah suaminya melihat baju Yusuf koyak dari belakang, berkatalah ia, sesungguhnya ini adalah dari tipu daya kamu orang-orang perempuan. Sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Yusuf a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Wahai Yusuf, lupakanlah hal ini, dan engkau wahai Zulaikha, mintalah ampun bagi dosamu. Sesungguhnya engkau adalah dari orang-orang yang bersalah. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita telah baca pada hari kemarin berkenaan dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang difitnahkan dengan isteri kepada Al-Aziz, yakni pembesar negeri Mesir. Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam keadaan dia lari daripada perempuan ini, ya. Nabi Yusuf lari daripada perempuan ini. Tiba-tiba lari pergi ke pintu. Marilah buka pintu, terserempaklah dia dengan Al-Aziz, ataupun kita kata suami kepada Zulaikha. Maka Zulaikha berkata kepada Yusuf alaihi salam, berkata kepada suami dia, pada suami dia, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim.
Dia berkata, ma jaza'u, apakah dia balasan? Man arada bi ahlika su'an, kepada mana-mana orang yang nak buat jahat kepada isterimu. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana. Melainkan orang macam ni patutlah dia masuk penjara, aw azabun alim, ataupun dia ni dikenakan azab yang pedih. Illa an yusjana aw azabun alim, ataupun dikenakan azab yang pedih. Jadi tuan-tuan dikasih semua, ulama-ulama kita membahaskan bahawa Nabi Yusuf tidak bersalah atas beberapa fakta seperti yang telah saya sebutkan kemarin dari kitab Ar-Razi. Baik tuan-tuan sekalian, sambung lagi. Kemudian berlakulah satu hiwar, satu percakapan untuk Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf seorang yang baik, seorang yang jujur, seorang yang benar, mempertahankan dirinya di saat dia dituduh nak buat benda yang tidak baik. Sewaktu Nabi Yusuf dituduh bahawa dia nak buat benda jahat ni, tuan-tuan dikasih semua, maka Yusuf AS membela diri. Nabi Yusuf berkata, qala hiya rawadatni an nafsi. Wahai Al-Aziz, dia kata, dia berkehendakkan kepada aku, yakni hiya allati rawadathu an nafsihi. Dia kata dia nak kepada aku. Aku ni pula fa'amtani'u minha. Aku tak say kepada dia. Dah, aku tak say pun kepada dia. Tapi dia ni ikut aku. Dia ni dia kata dia tarik baju aku sehingga baju aku ni carit. Maknanya dia tidak meninggalkan apa-apa helah, wahai Al-Aziz, melainkan dia buat belaka helah dia tu untuk aku ni duduk bersama-sama dengan dia. Untuk aku ni duduk bersama-sama dengan dia. Tetapi aku tak say kepada dia. Hati Yusuf kata, qala hiya rawadatni an nafsi. Dialah yang nak kepada aku. Buat helah mari nak kepada aku. Tapi aku sendiri, aku tak say. Baik. Wa syahida syahidun min ahliha. Wa syahida syahidun min ahliha. Di sini ada saksi daripada kalangan keluarga dia. Walil ulama, pada pandangan ulama, ada dua pandangan ulama pada masalah syahid ini, yang melihat kejadian ini. Hal huwa saghirun aw kabir. Syahid yang pertama ulama bahas, adakah dia ni budak kecil ataupun dia ni orang tua. Hal huwa insanun aw qamis. Adakah dia manusia ataupun baju. Maka ada beberapa pandangan di kalangan para alim ulama tentang masalah saksi ini. Al-awwal, pandangan yang pertama, annahu ka'ibnu ammin laha kabir. Pandangan pertama mengatakan bahawa ada anak pak saudara dia, yakni sepupu dia, dah orang yang besar, orang yang besar. Dia seorang laki-laki yang bijaksana, yang berakal, dia pandangan dia tajam. Faqala, dia berkata. Apa dia kata? In kana, sekiranya baju Yusuf itu syaqqal qamis min quddamihi. Kata saksi ni, daripada penelitian kes ni tuan-tuan semua, kelih ke baju Yusuf ni, wahai Al-Aziz, masa kejadian itu tuan-tuan semua mereka berdua sajalah, sebab Zulaikha masuk dalam bilik Yusuf, wa ghallaqatil abwab, maka dia kunci pintu, tidak ada orang di sebelah dalam. Tetapi melihat kepada kejadian ini, dengan bukti-bukti yang ada, maka tuan-tuan semua, pendapat ulama di kalangan ahli tafsir, pertama dia kata apa? Dia ni seorang sepupu kepada Zulaikha, berkata begini. Sekiranya baju Yusuf itu koyak dari depan dia, min quddamihi, fa anti sadiqatun war rajulu kadhibun. Dia kata mana? Kalau sekiranya baju ni koyak dari depan, berarti mu ni betul wahai Zulaikha, yang laki-laki ini bersalah. Dia pelawak. Kalau baju Yusuf koyak dari depan, berarti mu Zulaikha betul, mempertahankan dirimu, Yusuf ni seorang yang pendusta. Wa in kana min khalfihi, kalau baju koyak daripada belakang,
koyak atas belakang, farrajulu sadiqun, maka orang laki-laki itu adalah benar, wa anti kadhibah, munlah yang bersalah. Pelawak. Kemudian mereka melihat kepada qamis. Tengoklah kepada baju dipakai oleh Yusuf. Wara'awu syaqqa min khalfi. Tengok baju ni koyak atas belakang. Qala ibnu ammiha. Berkatalah sepupu dia tadi, dia kata apa? Innahu min kaidikunna, yakni ini daripada perbuatan kamu wahai Zulaikha. Thumma qala li Yusuf, kemudian dia berkata kepada Yusuf, berpalinglah kamu daripada ni, dia sudah, waktumhu, dia sudah, dan dia berkata, wahai Zulaikha, mintalah ampun kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa kamu. Hadza qawlu ta'ifatin kabiratin minal mufassirin. Inilah pandangan yang paling banyak di kalangan ahli tafsir. Ada pandangan yang kedua, Ibnu Abbas berkata begini. Ibnu Abbas berkata, saksinya adalah sabiyan, seorang budak. Seorang budak. Antaqahullahu ta'ala fil mahdi, yang Allah Ta'ala wikderak kepada dia bercakap sewaktu dia berada dalam buayan. Seperti mana disebutkan oleh Ibnu Jarir, satu hadis marfu'an an Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takallama arba'atun wa hum sighar. Nabi Yusuf, Nabi kita bersabda, kata Ibnu Abbas, boleh bercakap di masa kecil ada 4 orang, dia kata. Pertama dia yang kecil? Ibnu Masyitah bintu Fir'aun. Dia kata pertama sekali anak tukar sisir kepada anak Fir'aun. Wa syahidu Yusuf, yang kedua saksi Nabi Yusuf. Yang ketiga wa sahibu Juraijin, itu kes Juraish yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak silap saya cerita ni tidak hormati kepada orang tua. Dan yang keempat wa Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam alaihi mussalatu wassalam. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga, dia kata annadzalika syahidu huwal qamis. Yang ketiga dia kata saksi dia ialah baju tu sendiri. Qala Ar-Razi wa hadha fi ghayati dha'fi. Ini pandangan yang paling lemah, kerana baju tak boleh nak bercakap dan tak boleh disebuahkan kepada sesiapa. Baik tuan-tuan semua, jadi ada 2 pandangan. Maknanya kalau orang kita ni dia kata bahawa saksi Nabi Yusuf ni budak, dia pergi pada pandangan yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga sekumpulan para sahabat. Pandangan yang paling ramai mengatakan bahawa dia ni sepupu Nabi Allah, sepupu kepada Zulaikha. Orang yang telah dewasa, laki-laki yang bijak, berakal, jauh pandangan dia keluarkan pandangan yang sedemikian. Tak payah balahlah tuan-tuan semua atas kaul itu, tetapi kita faham di sini ialah bahawa lihat kepada baju itu. Sekiranya baju koyak di sebelah hadapan, bermakna Yusuf yang bersalah, Zulaikha yang benar sebab pertahankan diri. Sekiranya baju ni koyak dari sebelah belakang, berarti Yusuf yang lari, dan Zulaikha ni pula tuan-tuan semua yang memulakan ceritanya. Jadi saksi ini maka saksi ini, saksi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam kes dia dengan Zulaikha ni tuan-tuan semua, menjadi satu saksi yang memerdekakan Nabi Yusuf daripada perbuatan yang tidak baik ini. Kerana tuan-tuan semua, Nabi Yusuf ni seorang yang baik. Seorang yang baik. Qauluhu ta'ala wa in kana qamisuhu qudda min duburin. Kalau sekiranya baju mukoyak dari sebelah belakang, fakadzabat, Zulaikha lah yang bersalah. Wa huwa minas sadiqin. Yusuf di pihak yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Apabila mereka melihat baju Yusuf alaihi salam koyak atas belakang, koyak atas belakang, min kaidikunna,
inna kaidakunna azim, sesungguhnya kamu, tipu daya kamu orang-orang perempuan, sesungguhnya tipu daya kamu amatlah besar pengaruhnya. Di sini kata ulama, inna kaidakunna ay inna makral mar'at wa kaidiha syadidut ta'thir fin nufus. Yakni tipu daya mainan wanita itu begitu terkesan dalam jiwa umat manusia. Gharibun, benda yang pelik, di mana kadang-kadang si lelaki tidak mampu untuk menguasai akan tipu helah dan tipu daya daripada orang perempuan tadi. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menyelamatkan kita min fitnatin nisa, daripada fitnah perempuan, wa fitnatid dunia, dan juga fitnah dunia dan sebagainya. Kawan-kawan yang dikasih sekalian, ya, kata ulama kesimpulan di sini, pertama, al-hadharu min fitnatin nisa. Kita kena beringatlah daripada fitnah yang melibatkan orang wanita ini, kerana tipu halah mereka, tipu daya mereka adalah besar, yang kita semua harus kita beringat-ingat, ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna kaidan nisa'i a'zamu min kaidis syaitan. Bahawasanya perancangan jahat orang perempuan itu lebih teruk daripada perancangan syaitan. Di anna Allah Ta'ala yaqul, sebab Tuhan berkata, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu halah, tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa. Wa qala ta'ala, inna kaidakunna azim, sungguh tipu daya orang perempuan itu adalah besar. Jadi kawan-kawan dikasih sekalian, di situ Nabi Yusuf alaihi salam mendapat satu pembelaan. Tetapi tuan-tuan harus ingat bahawa Yusufu a'rid an hadha, kamu wahai Yusuf berpalinglah daripada ini. Yusuf berpalinglah daripada apa yang berlaku ni Yusuf. Lupakanlah waktu khabaraha anin nas, mususuklah cerita daripada orang ramai cerita ni. Wa ya ayyatuhal mar'ah, muni pula wahai Zulaikha, utlubil maghfirata li dhanbik, mintalah keampunan kepada Allah di atas segala dosa yang kamu lakukan itu, kerana kamu tergolong dalam golongan orang-orang yang salah. Innaki kunti minal khati'in, sesungguhnya kamu di kalangan orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Baik tuan-tuan sekalian, ayat yang ke-30. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf, berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam keadaan dalam kesesatan yang nyata. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Maka apabila ia Zulaikha mendengar cacian mereka, ia pun menjemput mereka dan menyediakan satu jamuan untuk mereka, serta memberi kepada tiap-tiap seorang dari antara mereka sebilah pisau. Dan pada ketika itu berkatalah ia kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Maka tak kala mereka melihatnya, mereka tercengang melihat kecantikan parasnya, dan mereka dengan tidak sedar melukurkan tangan mereka sambil berkata, jauhnya Allah dari kekurangan ini. Ini bukanlah seorang manusia, ini tidak lain melainkan malaikat yang mulia. Baik tuan-tuan sekalian, wa qala niswatun fil Madinah. Cerita ni sapa juga kepada orang-orang perempuan yang berada di bandar di sekitar negeri Mesir ini.
yakni waqala jama'atun min nisa'il kubara'i wal umara' fi madinati Misra. Berkatalah sekumpulan wanita, ya, orang-orang perempuan, isteri kepada pembesar-pembesar, gubernur-gubernur yang berada di negeri Mesir tadi. Mereka mengingkari, mereka mencela kepada Imra'atul Aziz, kepada isteri kepada Al-Aziz, Zulaikha tadi, mengaibkan perempuan ini, dan dia berasa kagum, pelik, apa duk buat benda ni. Dia kata, Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsi. Ya, apa ucapan mereka? Dia kata, isteri kepada Al-Aziz turawidu fataha, anak kepada pemuda yang dia jaga. Yani tuhawilu ghulamaha an nafsihi wa tad'uhu ila nafsiha. Dia cuba menggoda tuan budak ni tadi untuk duduk bersama dia. Dan tipu helah dia ni sentiasa berterusan. Ini menunjukkan bahawa turawidu, yakni alladhi yufidu al-istimrar, memberi arti bahawa dia sentiasa minta benda ni untuk masa depan dia. Maksudnya tuan-tuan semua, dia kata pelik sungguh. Dia kata isteri kepada Al-Aziz duk gila pada hak jatah ni, dia sentiasa usaha supaya dia duduk bersama dengan hak jatah tadi. Dia tidak percaya kerana apa? Kerana biasa orang perempuan ini matlubatun, dia ni diburu, bukan dia memburu. Patutnya orang jatah buru orang tina. Hak ni pula orang tina pergi buru orang jatah. Dan dia ni pula peliknya kerana dia ni tuan-tuan semua. Kenapa jadi sedemikian? Sebab Zulaikha ni pada masa tu dia kata qad syaghafaha hubba wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaghafaha hubba. Dia kata sebabnya dia punya kasih dia ni sapa kepada kulit hati, paku hati teh. Yakni orang kata cinta dia menembusi kalbu. Sapa kepada hati teh dia, wa nafadha ila suwaidaihi. Sapa kepada hati teh duk dalam tubuh ni, tubuh Zulaikha ni. Begitu mau sekali. Ni orang panggil makan tak kenyang, tidur tak jenera, mandi tidak basah dan sebagainya. Tak? Baik. Yang kedua dia kata inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan pada pandangan kami, dia kata apa dia? Kami lihat Zulaikha itu dengan perbuatan dia, saya kepada orang muda tadi, nak pada orang muda tadi, dia kata Zulaikha ni duduk dalam keadaan salah yang begitu salah, dan dia kata tidak sesuai dengan kedudukan dia sebagai isteri kepada pembesar negeri Mesir tadi. Macam mana boleh, dia kata? Macam mana boleh sampai kepada tahap itu? Qala Muhammad bin Ishaq, dia kata apa? Bal balaghunna husna Yusuf. Bahkan sampai kepada dia kecantikan Nabi Yusuf, dia puak-puak ni berasa nak tengok setara mana hak jatah ni comel ni. Comel setara mana hak jatah, sampai ke Zulaikha ni nak duduk sekali dengan dia. Sampai tangga tu tuan-tuan dikasih semua. Baik. Falamma sami'at bimakrihinna wa arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna. Baik tuan-tuan semua. Falamma sami'at bimakrihinna, apabila mereka Zulaikha ni sapa ke telinga dia perkataan tak molek yang dicakapkan oleh isteri-isteri pembesar-pembesar negeri Mesir ni, perkataan tak molek bahawa dia ni gila kepada hamba dia Al-Kan'ani, Nabi Yusuf orang Kan'ani ni. Dia kata dia serah bila siapa orang duk kecek-kecek hadiah tu tadi. Masya Allah dah. Apa dia buat? Dia nak bela diri dia. Walaupun dia tahu dia salah, tapi nak bela diri dia, ya. Dia kata falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Bila siapa cerita-cerita menyebut orang duk kecek hadiah tu, dia pun tuan-tuan semua ambil keputusan ajak orang tina ramai-ramai di bandar tadi mari jadi tamu dia.
Yani da'athunna ila manziliha lidhiyafah. Mari berlaku di rumah hamba, mari jadi tamu kepada hamba. Wa'addat lahunna ma yattaki'na alaihi minal karasi wal wasaid wat ta'am. Dia letaklah kursi untuk mereka ni duduk dan sebagainya. Kemudian dia letaklah pisah. Dia pisah sah. Dia ada buat tubik buah utrus ataupun buah apple lah kalau kita ada. Dia bagi kepada setiap orang ni tuan-tuan semua. Hak mari duduk dia kata apa? Wa a'tat kulla wahidatin minan nisa. Dia bagi kepada setiap orang perempuan hak mari duduk tadi tu sikinan. Pisah untuk potong sayur dan potong daging. Atau seumpamanya. Ini satu halah dari Zulaikha untuk dia nak bela diri dia. Jadi, famakarat bihinna kama makarna biha. Dia pun nak balas balik lah. Seperti mana orang duduk kecek kepada dia. Baik tuan-tuan dikasih semua ya. Apakala keadaan dia lagi ni duduk molek dah. Pisah seseorang boleh sia daging boleh, pisah tu boleh koyak buah boleh kerak daging boleh, semuanya boleh berlaku. Wa qalat ikhruj alaihinna. Yakni sementara mereka duk ambil buah, duk koyak buah, duk makan tadi. Dan setiap orang tina ni duk pegang pisah, duduk koyak-koyak buah tadi. Amarathu bil khuruj alaihinna. Dia suruh Yusuf. Lepas dia ambil Yusuf, susuk tak setepak. Bila puak ni racak duk koyak, dia pun suruhlah Yusuf tadi tubik ke depan orang perempuan tadi. Wa kanat zakiyatun mahirah fi ikhtiyaril waqtil munasib. Dia ni Zulaikha ni seorang perempuan dia kata yang begitu bijak, yang mahir, yang bijak memilih masa. Iaitu bila dia pilih di saat orang duduk galik koyak buah dengan pisah yang ada tu, dia suruh Yusuf tu dalu ke depan pada masa itu. Bayangkanlah tuan-tuan semua. Orang tina belakang. Nabi Yusuf dihalahkan tubik depan orang perempuan ni belakang. Masya Allah tak? Nak bela diri ni tuan-tuan sekalian ya. Falamma qalat ikhruj alaihinna. Mutubik Yusuf lalu ke depan mereka ni. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Dan kita bini orang besar boleh buat belakang lah. Tak, nak buat guana boleh buat belakang. Moga isteri Al-Aziz kan, isteri pembesar negeri Mesir. Dengan halah-halah mereka lah tuan-tuan semua. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha bashara. Apabila Nabi Yusuf tu kharaja wa ra'ainahu, dia tengok dia Masya Allah, wa dahasya li jamalihi al-fa'iq wa husnihi al-kamil. Dia seru dahsyat dengan kecantikan Yusuf tadi. Masya Allah. Galik kelih ke Nabi Yusuf tu. Galik kelih ke Nabi Yusuf tu. Wa qalat ikhruj alaihinna. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Lapor galik tengok ke Yusuf tadi, dia pun keraklah jari dia. Qatta'na yakni yatta'na aydiyahunna. Dia terpotonglah akan tangan dia tu. Fajarahna, maka luka tangan dia tu. Dia luka tangan tu tuan-tuan. Tidak sedar dia kerak tangan sebab mata galik duk kelih kepada kecantikan Nabi Yusuf. Sedangkan masa tu mereka duk koyak buah. Maknanya dia ingat tangan dia tu buah juga. Dia kerak tangan tidak terasa. Kerana terlalu asyik melihat kepada kecantikan, kecomelan Nabi Yusuf alaihi salam tadi. Inilah dia kedahsyatan. Kedahsyatan yang menarik pandangan dia kepada perbuatan itu. Masya Allah tuan-tuan semua. Bijak kalahlah Zulaikha ni. Sebab dianya mencari peluang, pandai buat makruh sipu halah dia. Supaya apa tuan-tuan semua? Supaya dia nak bela diri dia bahawa pada aku gila dengan perempuan yang dengan laki-laki sumpah macam ni. Sebab puakmu semua ni pun kerak tanganlah semati. Baik. Wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim.
Wa qulna. Hasya lillah. Dia berkata satu perkataan yang kata tanzih. Dia kata apa dia? Masya Allah. Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa. Dia boleh buat orang yang begitu comel. Orang yang begitu comel, dia tak pernah tengok makhluk yang secantik dan secomel Nabi Yusuf ini. Hampir-hampir dia pun tidak ada. Sebab tu Nabi kata fa innahu qad u'tiya syatrul husni. Ini dalam hadis yang sahih dalam bab al-Isra wal Mi'raj, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita marra bi Yusuf alaihi salam, lalu ikut Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Fis sama'i tsalitsah, di langit yang ketiga. Nabi naik Isra Mi'raj sampai langit yang ketiga. Nabi naik pakai selipar ke dok, wallahu alam lah tuan-tuan semua. Ada kita duk bahas Nabi naik pakai selipar sampai kepada mustawa dan sebagainya. Nak muliakan selipar Nabi, ambil lambai capar letak atas kepala. Ada seorang masjid di Kelantan ni buat pagar masjid dia sebagai lambai capar. Duk bahas bab capar pun seperti rumah puak-puak kita. Tak ada arah benda nak bincang. Dia cara nak sahur ni mudah ya tuan-tuan semua. Khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Kalau kita pelik pada orang kenal belakang. Mudah ya. Kalau lama nak glamour, dalam masa 3 hari boleh glamour. Buat benda pelik pada orang lain. Pak misalnya orang kata, ustaz hok mengajar tak pakai baju. Contohlah, ambo ni tuan-tuan tak pakai baju buat kuliah subuh. Sahur lalu nak kelih. Mana ustaz Saibun? Ustaz tu lah hok mengajar tak pakai baju. Orang kenal belakang kita. Kita kalau pelik pada orang kenal. Itu mudah keadaan dia. Dia mau nak suruh sahur, mudah buat benda pelik. Contohlah orang kata, dia mau pergi bandar Kota Baru. Buat mana tu? Pergi bandar Kota Baru. Dia mau pergi masuk pergi Agustin. Start ke Bekri, jalan sampai lah ke bandar tu. Dia mau naik kereta pergi Agustin. Pergi Agustin orang kenal belakang dia mau. Kita pelik pada orang sikit, orang kenal selalu. Khalif tu'raf, itu keadaan dia. Ngajar bagai pelik-pelik dah. Duk bahas bak selipar, duk bahas bak rupu atas kubur, duk bahas benda-benda khotih-khotih orang tak sebut belakang kepada orang awam. Kita sebagai ustaz ni tuan-tuan, kita kena adil dalam meriwayatkan benda. Tengok molek riwayat belakang. Ada ulama ayat gini, ada ulama ayat gini, tuan-tuan dikasih semua. Bila ada ulama royak gitu, ulama royak gini, kita pun timbanglah royak. Pada masalah ini ada 2 perkara. Barulah orang panggil kita ngajar orang tak pening. Dia royak hak sebelah pihak. Royak 2 belah. Lepas tu royak nak amal hak mana. Gitu Ngajar tu biar jadi, jangan menyebabkan timbul kebingungan di kalangan otak pendengar-pendengar awam. Jangan gitu. Siapa-siapa dia ngajar pun, dia kena ngajar benda ya. Royak tu tuan-tuan semua biar orang tidak bingung. Biar orang tak bingung. Orang tak bingung, kita pun senang selalu ngajar. Royak belakang. Royak kiri kanan. Amo suka lagu tu tariqah amo ngajar royak belakang. Hak ni boleh, hak ni tak boleh. Baru ni isu semasa. Baru ni duduk bahas cara ke wuduk setuh laki puan batal ke tidak. Royak betul dalam masalah wuduk ni, pada memahami qauluhu ta'ala aula mastumun nisa, pada bab menyentuh orang perempuan. Perbahasan ulamanya begini, ada 3 mazhab mengatakan bahawa sentuhan yang tidak sengaja tidak batal kalau tidak ada syahwat. Mazhab kita Imam Syafi'i, kau qadimnya sekian, kau jadinya sekian. Cerita belakang, pak kita pun royak. Oleh kerana kita negeri kita Malaysia ni mengamalkan mazhab al-Imam Syafi'i, maka kita pun beramallah dengan cara kita. Kita ngajar orang pun setuh laki puan tu batal dengan mazhab kita. Hak demo nak amal ke demo tak batal, itu demo punya cerita. Ambo sendiri amal ke tak, demo tak tahu. Pasal tu amal fardi ambo. Jadi tuan-tuan, kita jangan kita membengok ke orang. Jangan kita pertahankan hak kita siapa royak hak orang salah. Barulah rakyat tidak penipala duk royak hak kita saja. Royak retek hak orang lain. Tengok dia kata, pakai apa ulama Timur Tengah? Gak ulama alik tanah Melayu kita ni pun ada, tuan-tuan semua. Ilmu ni al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha akhadhaha. Nabi kata al-hikmatu dhallatul mu'min. Bagi ilmu ni, hikmah kebijaksanaan ini bagi kehilangan orang mukmin. Anna wajadaha akhadhaha.
Mana saja kita jumpa, kita ambil dah tuan-tuan semua. Kita boleh ilmu ambil buah dalam poket. Siapa tahu pun yang kau nak pakai, mesti kita boleh pakai. Itulah orang panggil barulah. Kita ni tidak memeningkan orang. Ni duk ngajar cara nak buat meni. Benda-benda khoteh. Ni motor pak ngona ada waktu ambil. Memanglah orang suka dengar benda-benda gitu. Orang ni kata tuan-tuan, hok bisik tu orang dengarnya. Hok orang lawan dengan speaker, orang tak boleh nak dengar. Supaya juga kita hidup. Gitu. Jadi ustaz ni kena royak belakang. Duk baloh hacapa apa siapa seperti tu mah. Benda tak ada apa-apa. Duk baloh apa. Royak. Ibnu Asakir royak gini. Orang lain pula royak gini. Apa duk ambil Ibnu Asakir saja. Kaji pula pandangan ulama pada riwayat dia. Munak kecek bagi pelik. Bagi pelik dalam hidup ni banyak tuan-tuan. Rumah hamba ada sah kitab Al-Firaqu wal Istithna. Tak. Firaq ada perbezaan. Dia pengecualian. Ada sah kitab 2 jilid. Tebatu. Dikarya oleh Al-Bakri. Apa sebut salah contoh. Seorang sahabat berbekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil darah Nabi, dia minum. Tu baru sebut bak darah. Bak lain banyak lagi. Nak kecek bagi pelik, boleh patah kecek. Tak? Baik. Saiful Yusuf berkata, betulkah Zulaikha akhirnya berkahwin dengan Nabi Yusuf? Cik Saiful, tunggu sini berikutnya lah. Ni baru cerita bak fitnah baru Cik Saiful. Cerita sedap tali ayat awal. Tunggu episod berikutnya insya-Allah ya. Sikit lagi Cik Saiful. Baik. Jadi kita kena faham ya. Nabi Yusuf ni nak kata Rasulullah, aku naik Isra wal Mi'raj sampai langit yang ketiga antara 3, 4, 5, 6, 7 dak. Faqala fa idza huwa qad utiya syatrul husni. Tiba-tiba aku melihat ia dikurniakan oleh Allah separuh kecantikan. Makna tuan-tuan semua, kalau comel tu sebutir buah apple, belah 2, sebelah duduk di Nabi Yusuf, sebelah yang lain duduk di kita semua orang ramai. Comel-comel hak lain berkongsi atas paruh, tapi comel Nabi Yusuf alaihi salam itu adalah comel hak dia seorang. Baik. Qulna hasya lillahi ma hadha bashara. Dia kata hak kita tengok ni bukan makhluk. Dia kata in hadha illa malakun karim. Dia ni tak lain melainkan malaikat yang mulia di kalangan para malaikat yang menyerupai dengan rupa manusia. Noyak tuan-tuan semua, tengok comel Nabi Yusuf ni tuan-tuan semua, tidak percaya dia ni manusia, tapi duk kata belaka bahawa dia ni adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Setara tu mo, gak padailah tuan-tuan semua. Padailah dia jadi gila pun. Tengok benda ni begitu comel. Gak benar orang comel, tak ada orang tak same. Orang Kelantan kita gila ke Bangladesh, gila ke puak-puak Syahrukh Khan ni mana tuan-tuan semua. Nak ayat demo orang Kelantan ni gila nikah dengan orang Pakistan. Orang Pakistan minta orang Kelantan. Orang tua-tua pun dia minta, orang muda dia minta, mesti orang suka. Bangla ramai nikah orang Kelantan kita. Bunyi nampak hidung macu sikit, bulu lengan lebat sikit. Engkau bagai comel, nak belakang. Tajuk ni terus tengok malam Jumaat ni pukul 9 malam. Ada bicara di kalangan qadi-qadi Kelantan ni, bicara bab isu perkahwinan. Isu perkahwinan, daftar perkahwinan pemutihan dia. Orang misalnya orang lama dah nikah, nikah halik siap tak selesai, nikah wali akad sendiri tak selesai, surat nikah tak ada, nak buat lagu mana? Dalam ni pihak kerajaannya, peluang untuk kita ni denda dengan begitu mudah. Lagi daftar di jabat-jabat agama, biar boleh surat-surat nikah tu. Tapi ada prosedur dia lah. Nikah tak sah, orang tak juga tuan-tuan semua. Apa khabar berikutnya? Tuan-tuan tengoklah. Malam Jumaat ni, pentas perawat agama jajahan, jam 9 malam, nak bincang masalah perkahwinan orang kita luar negara. Banyak tuan-tuan orang kita nikah halik siang ni. Pasalnya comel lah, comel sekarang dah. Banyak orang kita ni dia nikah halik siang. Nikah halik siang pun ada. Kadang-kadang wali akad rumah sendiri pun ada. Kerajaan bimbing takut tidak sah. Bila tidak sah, mereka kena duduk berasingan.
anak-anak itu dihukumkan dengan contohnya dengan wati syubhah, persetubuhan meragukan. Persetubuhan meragukan ni boleh bin ke tak boleh nak bin. Ni semua kita akan bahas dalam masalah perkahwinan luar negara, isu pemutihan pada forum malam Jumaat ni tuan-tuan semua bersama dengan semua pegawai agama jajahan. Jadi yang harap tuan-tuan semua viralkan isu ini ya. Viralkan program ini amat berguna sebab ramai sangat orang Kelantan. Kadang-kadang nikah di Kelantan, sorak pula tu bi alik sia. Nak buat lagu mana tuan-tuan semua? Kadang-kadang nikah di Kelantan, wali Tok Email alik sia tu mari jadi wali hakim di Kelantan ni pula. Sah ke dak perkahwinan mereka? Semua ni kami akan kupas pada malam Jumaat ini. Pak kalau nikah dah nak buat lagu mana? Kalau benda ni siapa kau akhir tak lesah, apa akan terjadi? Anak tak boleh bubuh bay. Tubiklah bay Abdullah. Nak nikah siasat pula lagu mana? Kalau mati pula saka mereka lagu mana? Pasal tak sabit nasab, maka anak tak boleh kita nak daftarkan. Ni semua insya-Allah tuan-tuan semua kita akan kupas dalam isu kes pemutihan oleh Kerajaan Negeri Kelantan dalam forum kami bersama pegawai agama jajahan pada malam Jumaat yang terdekat ini insya-Allah. Hari ni lebih kurang 16 hari bulan, kemarin 16 18 hari bulan lebih kurangnya kita akan bersama dalam forum berkenaan dengan pemutihan, pendaftaran perkahwinan luar negara bersama kami pegawai-pegawai agama jajahan, qadi-qadi seluruh Kelantan ni tuan-tuan semua. Kita pilih 3-4 orang panel untuk kita bincangkan bersama insya-Allah taala. Seruan saya viralkan isu ini tuan-tuan supaya kita semua dapat selesaikan isu anak tak boleh pergi sekolah, anak tak boleh daftar sekolah, anak bil lain, dapat yang nama ramai lagi bil Abdullah dan sebagainya. Hal ini kita akan cuba kupas dalam pertemuan kita pada malam Jumaat ini insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan cerita Nabi Yusuf ni kita berhenti setakat tu dulu. Esok sambung pula. Adakah Yusuf berkahwin ataupun tidak, Cik Saiful? Kita akan tengok lagi dalam bicara kita pada tafsir kita akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Isu pemutihan ni tuan-tuan semua, isu yang bagus. Tuan-tuan kena dengar, boleh bantu rakyat, boleh bantu kampung, boleh bantu keluarga. Serulah beramai-ramai, layari kami pada malam Jumaat ini insya-Allah. Link kita akan letak di sini untuk tuan-tuan viralkan bersama insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana waghfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.